Okey, pertama suku Aus dan Khazraj beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak dan membunuh bayi perempuan. Jadi itu syarat perjanjian Aqabah yang pertama. So ada 3. Kemudian mereka pulang. Bila mereka pulang, beriman kepada Allah, maksudnya mereka apa? Masuk Islam belum lagi. Dikatakan memeluk Islam tu belum lagi. Cuma mereka, apa itu maksud beriman? Beriman tu ialah percaya. Maknanya suku Aus dan Khazraj percaya kepada Allah dan Rasul. Tapi belum syahadah lagi. Just percaya. Nampak tak? Apa maksud beriman? Beriman maknanya percaya. Percaya Allah tu ada, percaya Tuhan itu adalah Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, tapi belum syahadah lagi. Belum syahadah lagi. Jadi itu peringkat yang pertama. Kemudian apabila mereka pulang ke Madinah, maka seorang sahabat Nabi iaitu Mus'ab bin Umair. Kamu kena ingat nama dia. Mus'ab bin Umair ini dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam di Madinah. Itu. Kemudian apabila dah ramai menyebarkan Islam kat sana dan menyebarkan tentang pengetahuan tentang Islam, barulah perjanjian Aqabah yang kedua, di mana mereka suku Aus dan Khazraj datang jumpa Nabi Muhammad dan termeterailah perjanjian Aqabah yang kedua, iaitu kali ini Aus dan Khazraj memeluk Islam. Memeluk Islam dengan cara apa? Iaitu syahadah. Iaitu bersyahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itu syahadah tu. Kemudian kali ini mereka kukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kali ini mereka Aus dan Khazraj menjemput Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Menjemput dan mereka sukarela menyediakan tempat tinggal dan memberi jaminan keselamatan terhadap baginda dan juga umat Islam. Nampak tak perbezaan antara Aqabah pertama dan Aqabah kedua? Kalau orang tanya, kalau ada soalan tanya, apakah kesan daripada perjanjian Aqabah pertama? Kesan daripada perjanjian Aqabah pertama iaitu Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Itu kesan dia. Tetapi apakah kesan perjanjian Aqabah yang kedua? Kesan perjanjian Aqabah yang kedua iaitu sebaik saja Aqabah kedua dijalankan, tidak berapa lama kemudian Nabi telah melakukan hijrah, iaitu hijrah ke Madinah. So itu kesan perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Boleh faham? Cikgu boleh tak ulang sekali lagi? Yang mana? Yang pasal yang atas sekali sebelum perjanjian Aqabah. Yang atas sekali yang mana? Yang pengenalan, ya. Pengenalan. Pengenalan ni tak ada apa-apa sebenarnya, sebab pengenalan ni hanyalah berkaitan dengan tentang lokasi Madinah yang terletak di utara Mekah. Dan Madinah itu hanyalah sebuah kota yang penting bagi pedagang Arab. Kemudian kita tahu bahawa penduduk Madinah ni ada 3 jenis, iaitu orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Arab. Kemudian orang Yahudi itu terdiri daripada ada bani-bani dia tertentu seperti Bani Quraizah, Bani Qunaika dan juga Bani Nadir. Quraizah dan Bani Nadir. Orang Arab. Ya. Kalau Bani Quraisy sama dengan Quraizah lah. Tak. Sebenarnya Quraisy ni sebenarnya Arab Quraisy itu secara umum. Arab Quraisy ni sebenarnya Arab Quraisy yang umum. Tetapi di dalam tu ada banyak suku-suku kaum ataupun bani-bani seperti Bani Hashim, kemudian Bani Sufyan, kemudian ada banyak bani-bani kat situ. Semua itu dipanggil Arab Quraisy. Quraisy itu sebenarnya. Dan contohnya kalau kita lihat di Madinah ada Arab ni, Arab ada 2 suku di Madinah. Suku kaum di Madinah iaitu suku Aus dan juga suku Khazraj.
Dan kita tahu kalau di Arab ni sebenarnya suku-suku ataupun bani-bani ini dia mengikut keturunan. Okey, ada mengikut keturunan. Even Nabi Muhammad pun sebenarnya adalah datang daripada Bani Hashim. Ya, daripada Bani Hashim. Jadi daripada orang Arab Quraisy. Jadi itu secara umumnya lah pengenalan daripada bab ini. Okey, so itu tentang perjanjian Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Okey, baik. Bagaimana pula dengan Hudaibiyah? Okey, seperti mana yang pernah dan selalu cikgu war-warkan tentang bab 5 ni, iaitu susunan bab 5 ni penting. Pertama, Aqabah. Kedua, Hijrah. Ketiga, Piagam Madinah. Keempat, penyebaran Islam. Kelima, perjanjian Hudaibiyah. Dan yang keenam, pembukaan semula kota Mekah. Please remember dia punya flow. Flow tu penting. Cikgu confused yang mana masuk dulu. Yang mana masuk dulu. Sebab tu cikgu susun macam tu. Nampak tak? Okey, cikgu susun ya. Okey, ingat susunan ni. Okey, mula-mula Aqabah. Selepas Aqabah, Aqabah 1, Aqabah kedua. Kemudian selepas Aqabah, Nabi melakukan hijrah. Okey, so yang kedua hijrah. Okey, hijrah dari Mekah ke Madinah. Baik, selepas hijrah, maka terus pergi ketiga, iaitu Nabi dah sampai ke Madinah, Nabi buat apa? Nabi buat Piagam Madinah. Okey, Piagam Madinah iaitu perlembagaan. Selepas Piagam Madinah, Nabi mula melakukan penyebaran Islam. Yang keempat, penyebaran Islam. Selepas penyebaran Islam, Nabi nak pergi ke Mekah semula kerana rindu dan nak melakukan haji. Maka mereka pergi rombongan beramai-ramai ke Mekah, tapi dihalang di satu tempat, di Hudaibiyah, maka oleh orang Arab Quraisy. Maka terjadilah yang kelima, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Dan kemudian selepas berlakunya perjanjian Hudaibiyah, apabila perjanjian Hudaibiyah itu telah dilanggar oleh orang Arab Quraisy, iaitu melanggar gencatan senjata tu, maka berlakulah yang keenam, iaitu pembukaan semula kota Mekah. So itu flow dia. Paling penting flow tu, flow bab. Every bab dia ada flow dia. Ini dulu, kemudian baru ini, kemudian baru ini, kemudian baru ini, kemudian baru ini. So itu kamu kena ingat. Ya. Baik. So kita lihat perjanjian Hudaibiyah. So perjanjian ini berlaku bersamaan pada 6 Hijrah, maknanya tahun ke-6 selepas Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan perjanjian berlaku antara pihak Islam dengan Arab Quraisy di nama tempat, iaitu Hudaibiyah. Dan kita lihat peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni mana pada 628 Masihi, rombongan orang Islam telah ke Mekah untuk menunaikan umrah. Sebenarnya nak berhijrah lah, tetapi mereka telah disekat di Hudaibiyah, dan Nabi Muhammad SAW telah menghantar Uthman bin Affan untuk pergi berjumpa dengan orang-orang Arab Quraisy di Mekah untuk bagi tahu tentang tujuan kedatangan mereka. Mereka datang bukan untuk berperang, tapi datang untuk menunaikan umrah. Jadi apabila Uthman bin Affan tidak pulang-pulang, dan mendengar berita bahawa Uthman telah mati dibunuh, maka orang Islam telah bersumpah setia, iaitu yang dinamakan sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Bai'ah tu sumpah, Bai'ah tu sumpah Ar-Ridwan, iaitu akan menuntut bela sekiranya benar-benar Uthman bin Affan mati dibunuh. Jadi waktu inilah orang Quraisy merasa bimbang tentang bai'ah ni semua, lalu menemui Nabi Muhammad SAW, dan baginda bersedia mengadakan perjanjian. Maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah antara Nabi Muhammad SAW dengan Suhail bin Amru yang mewakili Quraisy Mekah. Itu sebenarnya. So itu latar belakang bagaimana perjanjian Hudaibiyah ini berlaku. Bagaimana perjanjian Hudaibiyah ini berlaku. Baik. Kemudian daripada sini,
Kalau kita lihat tentang sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah, kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan, okey, kita lihat. Okey. Sebab berlaku perjanjian Hudaibiyah, sebenarnya umat Islam ingin menziarahi kota Mekah. Kerana kita tahu di kota Mekah terletaknya Kaabah yang menjadi pusat ibadat. Dan ia juga merupakan tempat asal bagi orang muhajirin, bukan muhanirin ni, muhajirin, dan tempat turunnya wahyu, itu di Mekah. Baginda juga ingin menunaikan umrah di Mekah. Okey, namun kedatangan orang Islam Madinah telah disekat oleh orang Quraisy di Hudaibiyah, dan orang Islam telah menerangkan tujuan sebenar kedatangan mereka. Okey, muhajirin tu apa? Bagus soalan tu. Okey. Muhajirin dia ada dua kategori, muhajirin dan orang ansar. Orang muhajirin ialah orang-orang Arab Quraisy, orang-orang Islam Mekah, orang-orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah. Itu dipanggil muhajirin. Okey, pada zaman Nabi lah. Okey, berserta dengan Nabi tu berhijrah ke Madinah, itu dipanggil muhajirin. Manakala orang ansar ialah orang-orang Islam Madinah yang menerima kedatangan orang-orang muhajirin. Okey, dengan tangan terbuka. Mereka menerima kehadiran orang-orang muhajirin. Orang-orang Islam Madinah itu dipanggil orang ansar. Itulah dia muhajirin dan ansar. Boleh ingat Nelly? Boleh ingat Nelly muhajirin dan ansar. Okey. Okey, good. Okey. Baik. Kita lihat di sini kenapa, okey, kalau kita lihat ada satu isu kat sini, kenapa Osman, okey, faktor pemilihan Osman dipilih sebagai wakil untuk ke Mekah tu? Kenapa pada waktu Hudaibiyah tu Nabi Muhammad SAW menghantar Osman pergi ke Mekah? Sebab Osman mempunyai ramai saudara mara di Mekah tu. Dan Osman merupakan sahabat yang paling tua berbanding sahabat yang lain, dan beliau mempunyai sifat yang lemah lembut dan bertolak ansur. Itu sebenarnya. Nasib baik dihantar Osman bin Affan. Cuba kalau hantar Omar Al-Khattab, mau berperang tu. Kan? Jadi sebab itu Nabi tidak menghantar Omar Al-Khattab, tapi menghantar Osman bin Affan. Kan? Kita tahu Omar Al-Khattab ni dia memang garang. Dia memang kan setakat, kamu tahu tak sebenarnya Omar Al-Khattab tu adalah orang kita kata sebagai penggusti penggusti yang paling hebat. Paling hebat pada zaman Quraisy tu. Kenapa hantar Osman seorang diri? Bila tahu sebenarnya Nabi menghantar tu kerana apa tahu? Kerana Nabi tahu Osman ada ramai saudara mara kat sana. Kat Melaka pula, kat Mekah. Okey. Osman ada ramai saudara mara di Mekah. Jadi sudah tentu dia ada backup yang ramai. Kan? Kalau dia masuk kan, dia kata, ramai saudara mara aku ni kan. Jadi saya kata, ini Osman balik ni. Jadi tak beranilah orang-orang Arab Quraisy nak mengganggu dia. Sebab dia ada ramai saudara mara. Ramai geng lah. Ramai geng. Jadi sebab itulah. Lagipun Osman bin Affan dia bukan jenis yang nak suka bergaduh. Dia jenis lemah lembut dan bertolak ansur. Sebab itu Nabi hantar. Nampak tak? Orang Quraisy tak suka dengan Nabi Muhammad sebelum masuk. Okey. Ya. Dan juga orang Quraisy yang tidak suka dengan Nabi Muhammad. Ya, sebelum masuk Islam. Yes. Ya, Umar adalah antara orang yang paling benci dengan dengan Nabi Muhammad, tapi akhirnya menjadi orang yang paling menyayangi Nabi Muhammad Cikgu lemah lembut tak? Bolehlah Aziz. Kan? Kau ni soalan, ya Allah, tak ada soalan lain kan kau ni. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita lihat isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Okey, kita tengok isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Apa isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ni? Baik. Kandungan perjanjian Hudaibiyah iaitu
Okey, yang pertama sekali bersetuju untuk mengadakan Cikgu nak gencatan tanya, senjata. Ya, kena salin ke surat? Saya tak sempat nak salin semua. tak perlu salin dan sebab nanti cikgu akan sharekan dalam grup. Okay, thank you. Okey. So, isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ini iaitu yang pertama bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Apa itu gencatan senjata? Iaitu meletakkan senjata dan tidak berperang. Tidak berperang. Okey, selama 10 tahun. Dan kabilah Arab yang lain bebas memihak. Sama ada nak memihak kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Mekah, terpulang. Dia tak ada paksaan-paksaan dah. Kemudian orang Islam Madinah yang memihak ke Mekah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Okey, manakala orang Quraisy Mekah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Yang ini ramai yang confuse. Ramai yang confuse. Okey, apa maksud sebenarnya cikgu? Baik, sebenarnya begini. Okey, orang Islam Madinah, okey, yang orang kata apa, yang memihak tu maknanya, ya salah satu strategi lah. Orang Islam ceritanya macam ni. Ada orang Islam Madinah, okey, yang berniaga di Mekah, okey, yang ada yang berniaga di Mekah, yang berdagang di Mekah, dan ada juga yang telah ditangkap oleh orang-orang Arab Quraisy di Mekah apa semua kan. Itu orang Madinah kat sana. So, kalau orang Islam Madinah yang telah memang ada di Mekah, okey, dan mereka berada di Mekah itu tanpa kebenaran penjaganya. Sama ada kebenaran ke tak ada kebenarannya sebenarnya kan. Okey, mereka tidak perlu dipulangkan ke Madinah. Tak perlu. Orang Islam Madinah yang berada di Mekah tak perlu pulangkan. Manakala orang Quraisy Mekah, mereka ada yang berniaga di Madinah, ada yang juga menjadi tawanan di Madinah, ada juga yang menjadi peniaga dan juga berdagang di Madinah. Okey, orang-orang Quraisy Mekah yang ada di Madinah pula, okey, kalau tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan semula. Perlu dipulangkan semula. Nampak tak? Kenapa Nabi buat macam tu? Kenapa perjanjian ni buat macam ni? Baik, sebenarnya ada hikmah dia. Iaitu antara hikmah dia adalah, contoh orang Islam Madinah yang memang telah berada di Mekah, yang ditawan di Mekah ke, yang telah berniaga di Mekah kemudian ditangkap ke apa semua kan, mereka tidak perlu dipulangkan. Kerana apa? Orang Islam Madinah itu boleh duduk di Mekah dan terus menyebarkan agama Islam. Manakala orang Quraisy Mekah, okey, yang ada di Madinah, okey, yang sama ada telah ditangkap ataupun telah berniaga di Madinah kemudian ditangkap semua kan. So, mereka perlu dipulangkan semula. Sebab apa? Sebab orang Quraisy Mekah yang berada di Madinah ni sudah tentu mereka tahu tentang Islam dan kebanyakan mereka telah memeluk Islam. Maka mereka perlu dipulangkan ke Mekah. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam di Mekah pula. Nampak tak? Nampak walau macam dia berat sebelah, tetapi itu adalah salah satu strategi Nabi untuk menyebarkan Islam di Mekah. Jadi itu sebenarnya strategi yang Nabi buat dalam perjanjian Hudaibiyah. Baik. Itu antara syarat-syarat dalam perjanjian Hudaibiyah. Kemudian umat Islam pula, salah satu lagi syarat perjanjian Hudaibiyah iaitu umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya iaitu tahun ke-7 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah ni iaitu berlaku pada tahun 6 Hijrah. Yang ini berlaku pada tahun 7 Hijrah. Maknanya setahun kemudian barulah mereka boleh pergi ke Mekah untuk mengerjakan umrah. Jadi kalau kita lihat apakah kelebihan sebenarnya, kelebihan dan juga kebaikan kebaikan dan hikmah daripada perjanjian Hudaibiyah. Ini bukan sebab berlaku perjanjian Hudaibiyah tapi hikmah berlakunya perjanjian Hudaibiyah, iaitu okey,
apakah dia punya kesan-kesan perjanjian Hudaibiyah ini? Iaitu antaranya yang pertama, orang Islam berpeluang menunaikan haji pada tahun berikutnya, itu satu. Yang kedua, memberi kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Mekah untuk beribadat. Dua. Kemudian membolehkan Nabi Muhammad SAW merangka program dakwah ke seluruh tanah Arab secara aman. Sebab tidak ada lagi gangguan daripada orang Arab Quraisy. Kenapa tak ada gangguan? Kerana dah buat satu perjanjian. Ya, satu perjanjian, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Kemudian suku Arab pula bebas untuk menganut sebarang agama tanpa halangan. Jadi kelebihannya yang berlaku apa tahu? Agama Islam telah tersebar dengan begitu meluas dan ini membuktikan bahawa agama Islam telah tersebar secara aman dengan pengislaman tokoh-tokoh panglima Arab Quraisy seperti apa tahu? Khalid Al-Walid, Amru Al-As, Uthman bin Talhah. Ini semua panglima-panglima Arab Quraisy, panglima perang. Okey, jadi mereka juga telah memeluk Islam. Dan ini melambangkan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. Tetapi antara yang paling penting hikmah atau kebaikan atau kesan daripada perjanjian Hudaibiyah iaitu rupa-rupanya orang Arab Quraisy mula mengiktiraf kerajaan Islam Madinah. Sebab apa? Sebab mereka dah buat perjanjian, memeterai perjanjian, maknanya dah iktiraf lah tu. Dah iktiraf dah orang Quraisy, dan ini telah merintis jalan ke arah pembukaan semula kota Mekah. Selepas gencatan senjata selama 10 tahun dicabuli oleh puak Quraisy. Dicabuli maknanya telah dilanggar lah perjanjian itu, gencatan senjata telah dilanggar oleh orang Arab Quraisy. Jadi itu sebenarnya berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Okey. Baik. Kalau ada soalan boleh tanya dekat grup chat Okey. Dan satu lagi yang kita nak lihat iaitu salah satu subtopik yang diramalkan akan keluar iaitu pembukaan semula kota Mekah. So kalau kita lihat pembukaan semula kota Mekah ini adalah daripada satu sudut iaitu berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah tadi. Kita lihat dulu tentang faktor pembukaan semula kota Mekah. Kita lihat kenapa nak buka kota Mekah. Sebenarnya kota Mekah dah buka dah pun. Tetapi maksud pembukaan semula kota Mekah maknanya kota Mekah itu dibuka untuk menjadi pusat Islam. So kita lihat di sini faktor pembukaan semula kota Mekah apabila pihak Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah, iaitu melanggar gencatan senjata selama 10 tahun tu dan mereka tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui, malah mereka membunuh beberapa orang Bani Khuza'ah yang telah berpihak kepada Islam. Dan ini adalah salah satu merupakan strategi jangka panjang dalam penyebaran Islam, dan pembukaan semula kota Mekah ini telah memantapkan kedudukan kerajaan Islam Madinah. Jadi itulah antara faktornya. Faktor yang paling penting iaitu tiga ni lah Pihak Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah kerana mereka tidak menghormati hak kebebasan yang telah dipersetujui, dan mereka telah membunuh beberapa orang Bani Khuza'ah yang berpihak kepada Islam. Maka mereka telah mereka telah melanggar perjanjian tu. Betul. Oh, baru sedar ke? Yang dari Mekah ke Madinah perjalanan dia jauh. Rasulullah berjalan kaki ke dari Gua Thur sampai Madinah? Ya. Berjalan kaki. Nabi Muhammad berjalan kaki dan juga menaiki unta selama hampir 12 hari ke 14 hari. Dari Mekah ke Madinah. Jarak dia macam daripada KL pergi ke Kelantan. KL ke Kelantan. Bukan KL ke Kelang bukan KL ke Shah Alam, bukan. Daripada KL ke Kelantan sana, Kota Baru sana. Itu jarak antara Mekah ke Madinah. Bayangkan Nabi melakukan hijrah tu Ada tol tak? Jiz. Tak ada tol, cikgu. Ya.
Ziz, engkau nak kasut saya setuju tak kat muka? Okey, baik. Ada juga ni kan. Baik. Okey, so tak apa, tak apa, tak apa. Okey, gurau. Okey, baik. Kita lihat okey. Macam mana Nabi tahu jalan, cikgu? Okey, Nabi okey, orang-orang dulu orang-orang dulu mereka banyak bergantung kepada bulan dan bintang. Okey, bulan dan bintang dan juga gunung ganang yang ada. Okey, gunung ganang yang ada itu akan menjadi landmark kepada Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar untuk menentukan kita dah kat mana. Kita dah dekat mana? Oh, kita dah sampai bukit ni, bermakna kita kat sini. Kita kena teruskan lagi akan sampai ke bukit itu. Okey, maknanya kita dah sampai sini. Kemudian kemudian dia akan lihat bintang-bintang di langit. Okey, bintang-bintang di langit untuk menentukan arah. Kalau orang tu rabun macam mana guna teleskop ke? Tak payah kan. Kalau orang tu rabun lagi senang. Okey, kalau orang tu rabun, peganglah tangan orang yang tak rabun pandai. Yang kau rabun dah tahu rabun nak sorang-sorang berjalan, kenapa? Kan? Oh, peganglah tangan orang yang tak rabun supaya dia bawa kita. Alah kau ni kan Nelly kan. Aku cekik-cekik kat kau. Lupa ada orang. Itulah kau. Kan? Baik. Okey. Aduh ya kan. Macam-macam korang ni. Okey. Baik. Kemudian kita lihat. Okey. Apakah kepentingan semula kepentingan pembukaan semula ketua Mekah? Betul. Belum. Kita belum tengok kepentingan lagi. Sepatutnya kita tengok tentang okey. Okey, umat Islam. Tak. Kita akan lihat strategi pembukaan kota Mekah dulu. Okey. Bagaimana mereka membuka kota Mekah? Baik. 4 pasukan. Okey, 4 pasukan terdiri daripada tentera seramai 10,000 orang diketuai oleh ada 4 panglima iaitu Khalid Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sa'ad bin Ubadah dan juga Zubair bin Al-Awam. So ada 4. So mereka bergerak ke kota Mekah itu menerusi 4 arah yang berlainan dan kota Mekah dikepung secara rapi. Maknanya dikepung daripada 4 penjuru menyebabkan kota Mekah telah terkepung dan orang-orang Arab Quraisy yang ada di dalam kota Mekah tidak dapat keluar. Dan kita lihat apakah faktor kejayaan pembukaan semula kota Mekah ni? Bagaimana Nabi Muhammad berjaya membuka semula kota Mekah? Okey, banyak faktor, antaranya iaitu kita lihat pengislaman Abu Sufyan dan Abbas. Abu Sufyan dan Abbas ni adalah ketua-ketua orang Arab Quraisy. Bila ketua-ketua pun dah jadi Islam, okey, maka apa lagi anak buah? Kan? Jadi pengislaman Abu Sufyan dan Abbas telah menyebabkan orang-orang Arab Quraisy mula mengendurkan tentangan terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menjamin keselamatan keselamatan orang-orang Arab Mekah, di mana Nabi berjanji bahawa mereka tidak akan diapa-apakan. Dan ini kita lihat bahawa inilah sifat pemaaf Nabi. Iaitu sifat pemaaf Nabi ini menjadi kunci kejayaan, di mana orang-orang Arab Quraisy masih mengingati bagaimana mereka telah mendera, mereka telah menyeksa kaum kerabat dan juga orang pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga mereka pernah mengejek, menghina Nabi Muhammad SAW, pernah memulaukan Nabi Muhammad SAW. Namun apabila Nabi Muhammad membuka semula kota Mekah, Nabi tidak membalas dendam. Malah Nabi memaafkan. Malah Nabi kata apa? Baliklah kamu ke rumah masing-masing. Kan? Tidak akan ada apa-apa bencana atau keburukan yang akan berlaku kepada kamu semua. Jadi itu sifat pemaaf Nabi. Kemudian strategi ketenteraan yang digunakan itu juga telah menjadi punca kejayaan di mana memasuki kota Mekah daripada 4 penjuru. Daripada semua penjuru, dan penekanan terhadap perpaduan serta semangat ketakwaan dan keyakinan tentera Islam. Jadi kalau kita lihat, kalau ada soalan tanya tentang
apakah faktor kejayaan pembukaan semula kota Mekah? Kena ingat iaitu pengislaman Abu Sufyan dan Abbas, jaminan keselamatan oleh Nabi Muhammad, sifat pemaaf Nabi Muhammad dan juga strategi ketenteraan yang digunakan. Itu boleh menjadikan kamu lengkapkan isi kamu dengan markah dengan jawapan-jawapan yang tepatlah. Okey. Baik. Kita lihat di sini, okey. Apakah kepentingan pembukaan semula kota Mekah? Maknanya apakah faedah pembukaan semula kota Mekah ini? Iaitu antaranya Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jenayah. Itu satu. Okey, iaitu unsur-unsur jenayah dan unsur-unsur jahiliah lah. Di mana kamu tahu bahawa apabila Nabi masuk saja ke dalam kota Madinah itu, dalam kota Mekah tu dan masuk ke Kaabah, Nabi telah memecahkan semua 360 patung-patung berhala yang ada di Mekah itu dan membersihkannya. Ya. Kemudian agama penyembahan berhala terhapus sama sekali. Masyarakat mula mendalami ilmu pengetahuan Islam. Kota Mekah menjadi kota suci umat Islam. Dan kota Mekah menjadi tumpuan seluruh umat Islam. Dan agama Islam begitu kukuh dengan kepimpinan Nabi dan Islam telah tersebar ke seluruh tanah Arab. Dakwah Islam tersebar secara aman dan Madinah menjadi pusat pentadbiran Islam yang kuat. Kota Mekah kemudian dijadikan wilayah Islam. Inilah dia. Okey, Kaabah yang kita lihat dan inilah kota Mekah yang menjadi tumpuan umat Islam. Nampak? Setiap tahun beratus ribu umat Islam datang ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan pembukaan semula kota Mekah. Okey. Ada soalan nak tanya? Silakan kalau nak tanya apa-apa. Cikgu nak tanya yang pasal yang ni kita orang tengah belajar pasal tingkatan 4 kan? Ya. Oh ya, kalau soalan tanya pasal macam kalau soalan tanya pasal pandangan orang barat Pandangan orang barat tentang hijrah. Oh. Pandangan orang barat tentang hijrah. Okey. Pandangan orang barat tentang hijrah, kita tahu bahawa para orientalis barat menyatakan bahawa hijrah itu adalah satu pelarian. Okey, pelarian Nabi Muhammad dinyatakan bahawa sejarawan barat menyatakan bahawa hijrah yang Nabi lakukan dari Mekah ke Madinah itu adalah satu pelarian. Okey, iaitu melarikan dirilah. Tetapi hujah ini disangkal ataupun boleh dilawan oleh sejarawan Islam kerana ada beberapa faktor. Pertama, Nabi pergi kerana jemputan. Okey, menerima jemputan. Kalau pelarian, kita tak jemput. Kita tak jemput pelarian datang. Tapi Nabi dijemput oleh orang Islam Madinah. Bermakna itu bukti bahawa Nabi bukan pelarian. Okey, itu satu. Yang kedua, Nabi bila sampai ke Madinah, Nabi disambut dengan meriah. Okey, disambut dengan meriah oleh orang-orang Madinah. Kita ni kalau katakan orang Rohingya kan datang ke sini, melarikan diri ke sini, kita sambut dia orang ke? Orang Rohingya datang, kita sambut. Tak, kita tak sambut. Kita tak sambut mereka. Kita anggap apalah korang datang sini kan. Jadi kita tak sambut. Okey, tetapi Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, Madinah telah menyambut kedatangan Nabi Muhammad itu. Itu yang kedua. Kehadiran mereka, kehadiran Nabi Muhammad disambut. Yang ketiga, okey, Nabi Muhammad dilantik sebagai pemimpin Madinah. Maknanya di sini mana ada pelarian yang melarikan diri, kemudian pelarian itu dijadikan pemimpin pula kat tempat baru. Jadi tiga hujah ini telah menyangkal dakwaan sejarawan barat menyatakan hijrah Nabi Muhammad itu adalah satu pelarian. So sebenarnya bukan pelarian, tetapi memang satu hijrah. Dengan tiga ni saja cukup. Jadi itu sebenarnya
Bagus soalan Sarah. Okey, tentang hijrah itu ya. Oh ya, Ah, Cik nak tanya yang kalau soalan tanya pasal Hudaibiyah berkaitan dengan Aqabah, kalau perbezaan macam mana? Hudaibiyah dengan Aqabah perbezaan, Ya. banyak perbezaan. Ah. Pertama sekali, pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Ah. Aqabah iaitu Nabi Muhammad dengan suku Aus dan Khazraj. Kalau Hudaibiyah, okey, Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad dengan orang Arab Quraisy. Itu dua. Maknanya perbezaan tu memang banyak. Kalau Tetapi soalan tak persamaan, ada. kalau Persamaan tidak ada persamaan sebenarnya. okey, jadi Okey. Dan soalan tentang persamaan tu tak ada kerana jarak dia sangat jauh. Jarak tahun tu sangat jauh. Hudaibiyah okey sebelum hijrah. Aqabah sebelum hijrah. Manakala Hudaibiyah pada tahun ke-6. Maknanya jarak dia 6 tahun. Gap 6 tahun kat situ. So, soalan berkaitan dengan persamaan ataupun juga perbezaan tu tak pernah lagi keluar. Sebab memang jelas dan nyata tentang perbezaan tu. Okey, mungkin persamaan dia maybe mempunyai satu tujuan yang samalah. Okey, iaitu tentang penyebaran Islam. Itulah. Okey. Ya Syamil. Kalau macam apa tu, kalau ada soalan cakap memberikan maksud apa tu, bukan macam kalau hijrah tu bagi kenapa Nabi Muhammad berhijrah berhijrah ke Madinah, nanti dia macam saya ada ingat 3 poin ni, macam satu boleh ke tengok macam ni. Satu dia tentang hebat oleh Quraisy. Dua dia dijemput oleh orang Arab Quraisy, dijemput oleh suku Aus dan suku Khazraj. Okey. Sebab oleh wahyu yang Allah dah diturunkan wahyu untuk Nabi Muhammad berhijrah. Boleh ke terima? Boleh. Maknanya okey, antara sebab-sebab hijrah tu berlaku kerana pertama perintah Allah menerusi wahyu. Yang kedua, kenapa hijrah tu berlaku kerana atas jemputan suku Aus dan Khazraj, betul. Okey. Yang ketiga iaitu untuk mengurangkan penindasan orang-orang Arab Quraisy di Mekah. Betul. 3. Yang keempat untuk menjalankan penyebaran agama Islam. Keempat. So boleh. Mana-mana 4 ni pun boleh. Bermakna dengan 4 ini, kalau kamu buat huraian setiap satu itu, maka itu melayakkan kamu untuk mengisi jawapan bagi peruntukan 8 markah. Nampak? 8 markah maknanya apa? 4 fakta, 4 huraian kan? So itu cara dia. Dia akan jadi lebih mudah macam tu. Yes. Okey, baik. Bagus Syamil. Baik, yang lain ada soalan nak tanya? Nak tanya. Okey. Kalau orang tanya pasal kesetujuan antara, kalau orang tanya tu yang soalan 3 4 ni biasanya dalam kertas 2 ke? Kertas 2, form 4 pun ada, form 5 pun ada. Ini kena clear. Ini ramai yang kamu kena clear betul-betul Okey, Sarah, kamu hilang fokus ni. Sarah kena faham sebenarnya bahagian struktur, struktur kertas 2 ada 4 soalan. Soalan 1, soalan 2 memang form 4. Soalan 3, soalan 4 struktur tu memang form 5. Okey. Kemudian soalan esei diberikan 7 soalan. Okey, iaitu soalan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11 Baik. Soalan 5, 6, 7 biasanya bab form 4. Soalan 8, 9, 10, 11 bab form 5. So memang akan keluar. Dan yang memang wajib keluar soalan nombor 7 iaitu bab 11. Bab 11. Mana ada bab 11 kan?
Sebenarnya bab 9 tingkatan 5 confirm keluar dalam soalan nombor 11. Okey, bab 9 tingkatan 5 itu confirm soalan nombor 11. Okey. Jap nak satu lagi tu takut kadang-kadang ada kadang-kadang ada yang nak tanya pasal latar belakang Muhammad SAW tu. Macam mana nak pendekkan? Sebab kadang-kadang kalau dalam kertas tu kadang-kadang bagi ruang jawapan tu pendek. Okey, baik. Selalu pelajar-pelajar, okey, ini yang cikgu nak pesan kepada kamu. Jawab, okey, berulang kali cikgu cakap. Jawab berdasarkan peruntukan markah, bukan ruang yang diberi. Ruang tu kecil ke besar, tengok markah. Kalau markah tu 2, 3, walaupun ruang tu banyak, bagilah 2 poin. Sama ada satu fakta atau satu huraian. Ruang tu kalau katakan tulisan kamu besar, sebab itu diberi ruang yang banyak. Okey, tengok peruntukan markah. Okey, tengok peruntukan markah. Okey, jangan kamu confuse dengan ruang-ruang tu, sebab ruang-ruang itu hanyalah ruang untuk menjawab. Okey, jangan keliru dengan itu, tak penting pun. Yang penting peruntukan markah tu. Okey, ini kadang-kadang pelajar takut sangat dengan ruang yang ada tu. Jangan takut. Tengok markah. Kadang-kadang tulis terlebih. Tak apa terlebih. Buat ayat kat bawah. Tak apa buat kat bawah pun tak apa. Okey. Beranikan diri anda. Paling penting, Sarah, kamu kurang latihan. Sebab tu kamu tak tahu banyak format soalan. So kena banyak menjawab. Banyak buat latihan. Sebab soalan-soalan yang kamu tanya tadi tu sebenarnya, minta maaf cakap, soalan yang kamu tanya tu sebenarnya dia tak ada tau. Macam perbandingan persamaan antara Hudaibiyah dan juga Aqabah. Sebenarnya soalan tu tak pernah wujud. Tak pernah wujud soalan tu. Okey. Jadi bermakna pendedahan kamu kepada soalan kertas 2 tu kurang sangat. So daripada hari ni saya buat latihan cikgu. So kamu kena banyakkan latihan kertas 2. Baru kamu tahu bentuk soalan tu macam mana. Bentuk soalan tu macam mana. Okey. Paling penting. Ini yang lain-lain ni macam mana ni? Alisha, Izzah, Mira, ada buat latihan tak? Aku sebat juga sorang-sorang ni sekarang. Okey. Ada buat latihan ke tak? Ada, saya ada. Ada kan? Saya dah siap dah yang latihan 49 tu. Okey. Bagus. Ini kadang-kadang ada juga yang tangan kadang. Korang buat apa kat rumah? Ya. Saya baca buku biasa. Dia dah baca buku tiba-tiba. Okey, ya. Macam mana kita nak macam tiba daripada penghijraan Nabi Muhammad? Macam mana nak ubah apa? Nak ambil iktibar, macam ambil pengajaran Okey. daripada penghijraan Nabi tu baginda. Okey, maknanya nak ambil iktibar lah. Okey. Soalan yang terbaik. Okey, iktibar untuk menjadi daripada hijrah. Baik. Sebenarnya iktibar dia adalah kamu lihat apakah kebaikan daripada hijrah. Okey, iktibar yang kita boleh buat iaitu apa? Kita haruslah berubah daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang lebih baik. Okey? Bermakna kita harus sentiasa berubah, dan Nabi menunjukkan perubahan itu dengan cara hijrah. Di mana apabila berlaku hijrah, maka berlakulah perubahan di mana agama Islam mudah disebarkan. Maknanya banyak kebaikan. Dan kita tahu bahawa hijrah adalah kebaikannya mengajar kita untuk kita berubah sentiasa menjadi orang yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, kamu boleh menambahkan iaitu apa? Okey, hijrah mengajar kita untuk sentiasa mencari ilmu pengetahuan. Okey, menambahkan ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan, kerana dengan ilmu sahajalah dapat kita mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kamu nak berubah tapi kalau tak ada ilmu, tak guna juga. Okey, sebab perubahan bermula daripada ilmu. Itu paling penting. So itu antara iktibar yang kita boleh perkatakan. Yang ketiga,
Okey, sifat kegigihan Nabi Muhammad. Boleh kita contohi juga. Okey, betapa gigihnya Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam. Okey, begitu juga kita. Kita boleh iktibarnya kita boleh mencontohi kegigihan Nabi Muhammad dalam mencari ilmu pengetahuan. Okey, dalam memajukan diri agama, bangsa dan negara. Pun boleh juga. Ya, sifat tolak ansur pun boleh. Iktibarnya kita boleh menyemai sikap tolak ansur. Tolak ansur terhadap orang di sekeliling kita. Maksud dia boleh ke ambil macam apa tu kalau iktibar Nabi Muhammad tu kita ambil macam sifat pribadi dia, boleh ke? Sifat peribadi dia boleh, tetapi ingat soalan kamu tadi iaitu berkaitan hijrah. So, ambil yang hijrah tu dulu. Ambil yang hijrah tu dulu, kemudian baru sifat Nabi. Ambil hijrah tu dulu. Janganlah. Sifat Nabi tu yang contoh lah. Ya, itu contohlah sifat Nabi yang contoh. Tapi yang paling penting, sebab soalan kamu tu hijrah. So, ambil tentang hijrah. Ini takut nanti kamu tak menjawab soalan. Soalan minta tentang kebaikan tentang hijrah, tapi kamu jawab tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Dia dah lari. Dia dah tak menjawab soalan. Penting ya, pemahaman tentang soalan tu penting. Baik, bagus. Soalan lain? Norman, Irfan, Aziz? Ya, Sarah. Okay, yang hijrah tu boleh kalau soalan tanya tentang pandangan selain daripada Barat, ada pandangan lain ke? Cuma Barat dan Islam je yang tanya? Ya, itu je. Itu je. Tak ada pandangan lain. Sebab itu itu saja yang tercatat di dalam buku teks. So tak ada lagi pandangan-pandangan lain. Kalau yang pemimpin, kalau dia tanya tentang kenapa mereka jadikan Nabi Muhammad menjadi pemimpin Madinah. Pernah tak jumpa soalan tu? Tak sangatlah. Pernah tak jumpa? Tak. Yes, so tak ada. Jadi soalan biasanya biasanya soalan tanya apa? Kadang-kadang macam takut dah nasyid tukar. Tak, sebenarnya tak tukar. Sebab itu cikgu cakap, pentingnya kamu buat sekarang ni ialah kamu kena tengok balik kertas 2 daripada tahun 2009, 2010 sampai 2019. Kamu kena tengok balik semua tu. Daripada kamu tengok semua tu, baru kamu tahu soalan apa yang telah keluar. Jadi kalau kamu mengagak-agak, nanti dia tanya apa. Tak, dia tak ada agak-agak. Kamu kena tengok dia punya soalan sebelum ini, apa yang pernah keluar. Jadi di situ, sebab itu kamu perlu didedahkan dengan kertas 2. Ada tak kertas 2 tu di tangan kamu? Tak ada. Itu sebenarnya. So, ada tak buku? Tapi saya ada buku latihan lah. Yang tu dikirakan sebagai tak cukup. Kamu kena ada at least macam ni. Kertas peperiksaan soalan peperiksaan sebenar SPM daripada 2012 hingga 2000, yang ini 2018. So kamu boleh dapatkan yang ini. Soalan-soalan sebenar ni semua. So banyakkan latihan daripada buku-buku macam ni. Itu penting supaya kamu tahu soalan dia bentuk macam ni. Dengan macam cikgu cakap, betul tengok jawapan bukan ujuk buku. Ya, betul. Itu sebenarnya. Kalau ramai yang kata malas nak buat lah cikgu kan, sebab nanti nak kena buka buku teks. Siapa suruh buka buku teks? Di sini aku ajar. Saya buka buku teks setiap kali saya buat latih. Baik, kamu tengok soalan contoh soalan-soalan kertas 2 bahagian A, kemudian yang banyak kosong-kosong bahagian B apa semua ni kan. So daripada sini, apa yang kamu kena buat sebenarnya adalah pergi ke bahagian jawapan di belakang tu. Banyak jawapan ni kan. Tiru terus. Tapi make sure kamu tulis balik lah. Tulis balik. Jangan biarkan saja. Tulis balik. Kalau tulis dengan ayat lengkap lah. Tulis dengan ayat lengkap.
Buat latihan tu sekerap mungkin. Barulah Ayat penguasaan. lengkap macam mana? Ayat lengkap maknanya menggunakan ayat yang macam cikgu ajar. Kena guna ayat penuh. Jangan buat poin. Guna ayat penuh. Kalau 3 markah, buat dalam bentuk 3 markah. Kalau 6 markah, buat dalam 6 markah. Oh ya, cikgu nak tanya. Yang ini bukan pasal topik yang kita tengah. Saya nak tanya pasal cara jawab. So, kadang-kadang bila saya masa saya tengah buat latihan tu kadang-kadang dia tanya pasal senaraikan. Okey. Lepas tu? Dan cara saya jawab tu macam soalan penuh lah, bukan macam senaraikan. Okey. So senaraikan biasanya adalah dalam bentuk senarai. Okey, 1 2 3. Biasanya dalam bentuk soalan struktur ada banyak soalan senarai. Soalan esei tak ada senarai. Okey. Dan kalau dia tanya boleh buat bentuk poin ke tak boleh. Okey. Kalau dalam soalan struktur biasanya dia kalau katakan senaraikan dia akan buat I1, I Roman 2, I Roman 3 dan kamu terus senaraikanlah. Okey. Ikut markah. Yes, ikut markah. Yes, Danish Hakim. Nak tanya apa Danish? Daripada tadi cikgu tahu kamu tunggu nak tanya. Danish nak tanya apa? Tak tanya. Oh, tak. Okey. Okey, ingatkan nak tanya apa-apa. Oh ya ke? Nelly nak tanya. Apa Nelly? Kan? James. Okey, ya. Kalau soalan tu dia tanya berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kebaikan yang diperoleh oleh Malaysia dalam menjalankan hubungan antarabangsa? Okey. Tanya. Okey. Dia kata pada pengetahuan sejarah anda, apa kebaikan Malaysia dalam hubungan antarabangsa? Betul Nelly? Ya. Okey. Baik. So sekarang ni bermakna apa kebaikan? Maknanya apa faedah apabila Malaysia melakukan hubungan perdagangan dengan seluruh dunia? Okey, berikan satu poin Nelly. Kejap tengah fikir. Tengah fikir. Baik. Very simple. Very simple. Okey, kalau kamu lihat kebaikan hubungan perdagangan Malaysia dengan luar negara, apa kebaikan dia? Yang pertama iaitu rakyat memperoleh hubungan perdagangan kan? So rakyat memperoleh barang-barang yang tidak dikeluarkan dalam negara. Contohnya apa? Susu, daging, pakaian. Itu satu. Rakyat memperoleh barang-barang yang tidak dikeluarkan di dalam negara. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, dalam hubungan perdagangan, produk-produk Malaysia dapat dipasarkan ke luar negara. Daging sensitif. Lantak. Iaitu sebagai contoh, iaitu beg-beg dan pakaian serta biji timah dan getah Malaysia telah sampai ke luar negara. So barang-barang tempatan negara telah sampai ke luar negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan kemasukan barang-barang dagangan ini semua akan ada cukai import, cukai ekspor kan. So ini memberi pendapatan yang lebih kepada negara. Iaitu negara memperoleh pendapatan yang tinggi melalui hubungan perdagangan. Iaitu antara cukai import dan cukai ekspor. Jadi duty excise itu semua adalah memberi pendapatan tambahan kepada negara. Dan yang keempat, apa lagi yang boleh diceritakan? Juga telah meningkatkan apa? Yang keempat iaitu meningkatkan pendapatan rakyat. Kerana rakyat dapat menjalankan perniagaan dengan lebih baik, meluaskan pasaran. Mana tahu kelas Cikgu Rafi ni mungkin kalau ada boleh translate suara ke dalam bahasa Cina, boleh buka online untuk kelas-kelas sejarah di negara Cina. Kan? Dia orang pula belajar sejarah Melayu kan. Aku cakap Melayu, sana dengar, oh dia cakap Cina. Kan? Bila nak keluar software macam tu? Kan? Kan? Tapi ya. Okay. Cikgu, yang ni pasal kertas yang ni macam yang mana ayat lah. Ini pasal yang tingkatan 5 yang World War 1. Dalam World War
dalam Perang Dunia Pertama tu Malaysia pernah mainkan peranan ke dalam event itu? Okey. Okey. Baik. Okey, Perang Dunia Pertama. Sebenarnya Perang Dunia Pertama tak sampai pun ke negara kita. Mama dia mostly kat Europe ah. Yes. Waktu the whole Europe and Yes. Asia. Okey, First World War tidak berlaku di Malaysia. Dia hanya berlaku di Europe. Tetapi, okey, ada tetapinya. Tetapi ada efek sedikit, iaitu di mana Britain telah terbabit dalam Perang Dunia Pertama, menyebabkan Britain adalah waktu itu penjajah di negara kita, di tanah Melayu, maka ada efek sikit pada tanah Melayu, iaitu di mana raja-raja Melayu telah diberikan satu surat perjanjian untuk diminta untuk menyokong Britain dalam Perang Dunia yang Pertama. So raja-raja telah dipaksa untuk menandatangani satu deklarasi, iaitu mengisytiharkan bahawa raja-raja ini menyokong Britain dalam Perang Dunia Pertama. So itu efek dia lah sikit. Okay, but Malaysia secara umumnya tidak terbabit dalam Perang Dunia Pertama. Okay, hanya Perang Dunia Kedua sahaja terbabit. Ya. Aziz tanya, saya dengar Sultan Johor banyak sumbangkan duit kat British time tu. Yes, sebab Sultan Johor memang ada hubungan baik dengan British. Okay. Dan title Maharaja yang diperolehi oleh Sultan Johor, iaitu Sultan Abu Bakar tu, diperoleh daripada Ratu England pada waktu itu, iaitu Ratu Victoria. Ya, jadi sebab itu mereka dia menyumbangkan sedikit sumbangan lah kepada British time tu. Yes. Alright. Cikgu, saya ada soalan tapi macam bab 4 lah, bab 4. Silakan. Macam mana Nabi Muhammad mengatasi apa tu? Sekejap, ada dua pula. Macam mana Nabi Muhammad mengatasi orang sekejap. Apa ni? Dia okay. Bagaimana Nabi Muhammad mengatasi penentangan Al-Quraisy? Macam mana? Mana satu ni? Bagaimana Nabi Muhammad mengatasi penentangan Quraisy? Bagaimana mengatasi penentangan Arab Quraisy. Okey, yang di Mekah ke di Madinah? Mekah. Di Mekah kan? Kalau di Mekah, sebab itu Nabi Hafiz nak juga. Nak juga si Hafiz. Satu iaitu dengan cara apa? Iaitu dengan cara menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Itu untuk mengelakkan penentangan. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu mengarahkan kepada sebilangan umat Islam di Mekah untuk berhijrah ke Habsyah. Itu berlaku juga, hijrah ke Habsyah. Ada hijrah ke Habsyah. Tapi Nabi tak pergi. Umat Islam je yang pergi. Hujah kan? Sebelum. Dan Nabi sendiri pun telah keluar menyebarkan Islam ke Taif. Namun kat Taif tu telah dilemparkan batu dan telah dihalau oleh orang Taif. Dan yang terakhir, Nabi telah berhijrah ke Madinah. Itu hijrah lah. Jadi itu antara usaha-usaha Nabi untuk mengelakkan penentangan Arab Quraisy terhadap Islam. So siapa-siapa Tapi macam mana kalau dalam sementara penentangan tu yang di mana satu Quraisy dia kutuk Nabi Muhammad semua, lepas tu kedua dia memberi tawan tu. Dia macam dalam tiga tu yang orang Quraisy satu dia menentang Nabi Muhammad dengan cara mengutuk Islam semua. Kedua dia bagi tawaran kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga buat pahlawan tu. Dalam pemulawan tu. Itu sebenarnya adalah bagaimana orang Arab cuba untuk mengurangkan penyebaran agama Islam. Bukan. Dia tu macam saya cakap macam mana Nabi Muhammad mengatasi yang penentangan tu.
yang Ah, kalau setakat penentangan apa yang offer jawatan, kemudian juga pemulawan semua tu, kan? Itu lebih kepada sifat-sifat Nabi. Okey, kamu tak boleh lawan. Itu sebenarnya kepada apa tahu? Sifat Nabi sendiri yang telah menentang perkara-perkara itu. Contohnya, kalau katakan ditawarkan pangkat, ditawarkan harta, ditawarkan wanita cantik semua kan. Nabi buat apa? Nabi sifat dia Nabi, iaitu apa? Dia tentu akan menolak. Dia tak perlu nak menentang dengan bagi balik ke apa, tak ada. Dia itu sifat Nabi. No. Jadi sebenarnya itu memang sifat Nabi, itu satu. Yang kedua, kalau katakan pemulauan. Okey, pemulauan mereka tidak menjalankan perniagaan dengan ahli keluarga Nabi Muhammad semua kan. So bagaimana Nabi menentang? Bagaimana Nabi menghadapi masalah itu? Nabi sabar je lah. Nabi bersabar. Kan? Dan sebab itu sifat Nabi. Kamu nak kata apa? Nabi tak lawan ke? Nabi tak pukul ke apa? Itu bukan Nabi. This is Nabi, kamu cerita. Masa dia boleh lah kaitan dengan sifat Nabi. Ya, yang itu tentang sifat Nabi sendiri. Oh, faham. Jadi kalau macam Nabi pengikut-pengikut ditangkap, diseksa pun semua kan. Adakah Nabi akan memukul balik? Tak, itu bukan Nabi. Nabi hanya menyatakan kepada orang yang diseksa tersebut, sabarlah. Ingatlah Allah sentiasa ada bersama kamu. Itu satu. Kemudian minta supaya Abu Bakar pergi bebaskan hamba-hamba tu seperti apa? Seperti Bilal bin Rabah. Pergi beli Bilal bin Rabah itu, okey, tebus dia sebagai hamba abdi itu, tebuskan dia. Jadi itu Nabi. Nabi takkan kamu maki Nabi maki kamu balik. Itu bukan Nabi. Itu bukan Nabi. Nabi relax, cool. Kan? Kita patut contohi Nabi. Orang maki kita relax je, cool. Boleh buat? Memang tak lah. Tengok muka Hafiz pun tahu. Ini muka kalau kena maki kan, dia akan muka tarik kan. Aku picit-picit je kan kalau bagi hidung ni. Macam itulah. Okey. Okey. Kan, itu Hammurabi. Kalau cikgu relax je, buat bodoh je. Kan? Kalau orang kutuk-kutuk, iya. Lah. Iya. Iya. Macam tu je lah. Cikgu ada orang nak tengok cawan cikgu. Cawan. Apa yang ada dengan cawan ni? Okey, cawan ni sebenarnya pistol. Jangan bagi tahu pistol ni memang cikgu buat masa operasi 007 dulu. Okey. 007 dululah. Jangan bagi tahu orang. Dulu cikgu 007. Sekarang tak jadi dah. Kan? 2 tahun lagi nak 047 dan nak 47 tahun. 2 tahun lagi. So tak dapat pegang 007. So pistol ni ditanam di sini. Just in case tengah minum, kalau ada orang nak tiba-tiba bergaduh, so boleh tukar jadi pistol lah. Kan? Kan? Itu sebenarnya. Tapi peluru dia air kopi. Nanti bilo. Tak ada. Okay. Dah, sebab cikgu tahu korang semua stres. Relax. Tinggal berapa bulan je lagi. Relax kan. Tinggal sebulan je. Sabar. Tiupkan semangat. Okay? Tiupkan semangat. Kan? Muka masing-masing dah muka macam orang kata apa. Toreh kat muka pun tak berdarah ni. Kan? Muka minta kena sepak aje kan. Cikgu. Ya. Cepatlah ni. Aku gigit kau kan. Cepat. Soalan. Sila Nelly. Cikgu saya dah start kat chat, nama cikgu tak baca, sedih saya. Kau ingat kau sedih seorang? Aku pun sedih lah. Jap. Okay, baik. So, cikgu kenapa tak? Okay. Okay. Mana pula soalan kau ni, ya Allah. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, kita perlu bagi contoh peristiwa sejarah ke? Okay, sebenarnya tidak perlu. Okay, kalau berdasarkan pengetahuan sejarah anda, kamu beri pendapat kamu saja. Kalau perlu, kalau kamu letakkan contoh, itu lebih baik. Sebagai salah satu daripada Hafiz, sudahlah. Okey, sebagai salah satu daripada poin yang kamu boleh tambahkan markah. Kalau contoh salah tolak markah. Kan? Itu je. Kan? Ini Hafiz. Okey, Hafiz, Kamal, Iza, minggu depan kita jumpa ke? Cikgu nak tanya sekejap. Nak tanya sekejap. Tak tahu. Nak Okey. tanya. Yeah.
Cikgu, kalau soalan tanya pasal nak membanding sesuatu tu macam mana? Contoh soalan? Contoh soalan, Ada soalan perbandingan ke? ya tadi masa saya tengok buat tu ada Atau nak macam banding. atau soalan apa perbandingan antara penjajahan akobah pertama dengan penjajahan akobah kedua? Uish. Apa ni? Apa ni? Perbezaan antara penjanjian akobah pertama dengan penjanjian akobah kedua? Okey, terkejut dan. Cikgu dengar kamu sebut apa beza antara perbandingan antara penjejak akobah pertama dan penjejak akobah kedua. Perjanjian. Oh, okey. Penjejak tu tahu penjejak awan kan. Itu komik dulu. Okey. Okey. Perbezaan persamaan itu boleh dibandingkan. Perbezaan banyak. Perbezaan yang pertama sekali iaitu daripada bilangan syarat perjanjian. Perjanjian akobah syarat perjanjian 3 je. Okey. Perjanjian akobah yang kedua, syarat perjanjian dia ada 4 dan ataupun 5. Ada 4 kalau tak silapnya lah, ada 4. Yes, yang pertama ada 3, yang kedua ada 4. Kemudian kesannya pun berbeza. Kesan yang pertama iaitu menyebabkan Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam. Untuk kesan yang kedua, perjanjian akobah kedua, kesannya adalah berlakunya hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi itu perbandingan dari sudut perbezaan. Persamaan iaitu persamaan senang saja. Dia mewakili dua pihak yang sama, iaitu Nabi Muhammad dengan suku Aus dan Khazraj. Untuk kedua-dua perjanjian, perjanjian itu mewakili dua pihak yang sama. Nabi Muhammad dan juga suku Aus dan Khazraj. It's very simple. That is the conclusion yang kamu perlu buat sebenarnya. Yes, Nelly, nak tanya apa lagi Nelly? Asyik Nelly. Saya ada satu soalan. Dia tak ada dah. Ni Yumni Arina. Laila ni tak nak tanya ke? Syami, silakan. Jap. Aku cubit sekarang. Akila, Hanaf, Rashad, Riz. Kan? Otak dah tepu. Syafiq. Ya, Alia. Cikgu, yang waktu Perang Dunia Kedua, Malaysia dia ke terlibat dalam perang tersebut? Adalah. Ada. Masa pendudukan Jepun tu, masa Jepun datang tu, itulah dia Perang Dunia Kedua. Tapi kenapa Jepun ada kenapa sampai Amerika Syarikat mengebom Jepun buat apa waktu peperangan kedua tu? Sudah Pearl Harbor, bos. Tak sebenarnya kan Jepun di pihak lain, Amerika di pihak lain. Jadi yang Hitler tu Perang Dunia Kedua. Yang Hitler Perang Dunia Kedua. Sebenarnya Jepun Jepun berpakat dengan Jerman. Satu kumpulan. Amerika dengan Britain satu kumpulan. Of course lah dua kumpulan ini berperang. Dan apabila Jepun menjajah tanah Melayu, maka satu cara untuk Jepun menyerahkanlah iaitu dengan menghantar bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki. Barulah Jepun menyerahkanlah. Jepun ni dia degil lah. Dia macam dia semangat tak nak bondo lah. Tanah jajahan. Dia degil macam Hafiz ni kan. Degil kan. Saya ingat macam Jepun tak ada kaitan langsung dalam Perang Dunia Kedua. Macam Jepun dijajah ke tanah Melayu je. Tak. Dia ada kena-mengena. Dia ada kaitan. Dia kaitan okey, faham. Itu sebenarnya. Perang Dunia Ketiga dah start ke belum? Aziz tanya. Perang Dunia Ketiga dah start lah. Daripada hari tu lagi dah start. Tak tengok kat PUBG ke? Apalah kau ni? Tengok kat PUBG? Apalah. Ketinggalan. Dandan je. Cikgu tak main Cikgu tak main. Cikgu tak main. Cikgu main game-game yang ada kaitan macam Doraemon. Lepas tu dia jalan-jalan lompat. Itu cikgu main lah.
Kan. Dia macam apa bros, apa benda bros tu? Alah aku lupa dah benda bros tu. Apa brothers, tak faham lah aku. Kan. Mario Bros. Dan juga Super Smash Bros. Mario Bros macam tu kan? Macam tu kan? Itu klasik lah. Ada Klasik. Klasik. Cikgu sekarang ada crossover iaitu macam Super Smash Bros. Okay. Macam Angry Bird. Uish. Angry Bird tak boleh. Bahaya. Kan? Sebab banyak bird-bird yang angry. Okay, tak ada. Dah cukup. Okay. Cukup.